Pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, kemajuan teknologi maklumat mendorong kepada penggunaan jaringan sosial yang semakin menular dalam kalangan masyarakat konvensional sejak sedekat lalu. Penglibatan penggunaan teknologi maklumat terdapat dalam pelbagai bentuk. Media digital digunakan sebagai platform untuk berinteraksi melalui alam maya dan dalam talian sosial. Antara jaringan sosial yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan seumpamanya. Perubahan dan perkembangan teknologi maklumat agak sukar untuk dibendung dari menular dalam kehidupan kita. Perkembangan ini terus memberi impak yang baik kepada masyarakat dan tidak kurang juga memberi pelbagai cabaran kepada kita semua, khususnya kepada dunia pendidikan kerana ia dijadikan platform atau pengantaraan untuk sistem pendidikan era milenial. Pendidikan merupakan proses di mana seseorang dapat mengubah sikap dan kelakuan mereka untuk terus berkembang serta mampu menggunakan segala ilmu dan kemahiran yang diperolehi untuk kemajuan diri sendiri, khasnya untuk masyarakat atau negara. Pengkaji masa kini menyatakan bahawa proses pembelajaran sewaktu COVID-19 telah dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan norma baharu dalam masyarakat digital dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, Google Slides, Zoom, Skype, Telegram, WhatsApp dan lain-lain. Masyarakat digital adalah hubungan antara manusia yang terjalin melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media digital. Teknologi maklumat digunakan dengan meluas dan pesat bagai cendawan tumbuh selepas hujan kerana kebolehannya dalam memberi maklumat dengan pantas dan padat walaupun tidak pasti ketepatannya. Justru, ada yang menganggap era ini sebagai era ledakan maklumat dan dunia tanpa sempadan. Hal ini kerana mereka beranggapan dunia hari ini agak kecil kerana apa sahaja yang berlaku di barat dapat diketahui oleh masyarakat di sebelah timur. Penyebaran media digital yang pesat menyebabkan kita terpaksa berhadapan dengan amalan-amalan kehidupan yang berlainan yang datang dari pelosok dunia. Tanpa memikirkan sepanjang wilayah, ia terus memasuki ke dalam diri setiap ahli masyarakat tanpa sekatan. Teknologi internet telah memberi kesan positif kepada perkembangan pendidikan masa kini. Namun, dalam masa yang sama, internet juga mungkin menyumbang ke arah kesan negatif seperti akan berlakunya keruntuhan akhlak remaja pada masa kini kerana hasil daripada bahan dan rancangan dalam platform media yang dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Sajida dari RAS 245-3B Grup 2. Saya akan membincangkan tentang isu pendidikan dalam masyarakat. Isu yang pertama ialah plagiarism. Plagiarism ni merupakan perkara yang kita sering dengar berlaku di mana saja, terutamanya dalam peringkat pendidikan. Selain itu juga, kemudahan internet yang sedia ada ni membuatkan pelajar mengambil mudah apabila membuat perkara atau tugasan yang diberikan oleh guru atau pensyarah mereka. Sebelum itu, apakah maksud plagiarism? Plagiarism ni boleh didefinisikan atau ditakdirkan sebagai perbuatan meniru atau mencetak karya orang lain tanpa mempunyai rujukan atau mengkreditkan kepada pengkarya tersebut. Dan di sini jelaslah bahawa plagiarism ni sangat salah di sisi undang-undang dan boleh dikenakan tindakan. Dalam kalangan pelajar universiti, plagiarism ni bukanlah satu perkara yang baru, malah sudah berlaku lama. Dan setiap apa yang berlaku mesti ada sebab dan punca. So, jom kita teliti apakah sebab dan punca pelajar universiti melakukan plagiarism walhal mereka sudah mengetahui bahawa perbuatan ini sangatlah tidak beretika. Antara puncanya ialah pelajar tidak sedia atau tidak bersedia untuk melakukan tugasan. Secara logiknya, kalau kita ni pelajar yang tanggungjawab, kita akan menyiapkan tugasan pada waktu yang ditetapkan atau kalau kita tak faham, kita akan merujuk kepada pensyarah masing-masing. Tetapi bagi pelajar yang tidak menyiapkan kerja atau kalau ikutkan esok nak hantar tapi baru hari ini nak buat, semestinya mereka gelabah dan stres. So mereka mengambil jalan pintas dengan copy dan paste daripada sumber internet sahaja. Tambahan pula, internet sekarang hanya di hujung jari. So akibat daripada perbuatan ini menyebabkan akademik dan reputasi mereka akan terjejas. Selain itu, jika pelajar menormalisasikan plagiarism ini bahawa perkara yang remeh dan mudah perkara ini akan memberikan kesan kepada masa depan mereka. Dan kesan plagiarism kepada pelajar ialah mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang dan juga kegagalan dalam akademik. Apabila plagiarism menjadi satu perkara yang biasa, mereka mula berasa berada di takut yang selesa.
padahal ia akan memakan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, pelajar haruslah mempunyai integriti di dalam diri mereka apabila melakukan apa jua kerja sekalipun dan sedar akan bahananya jika terlibat dengan plagiarisme. Seterusnya, penyalahgunaan bahasa juga merupakan salah satu isu yang dapat dibangkitkan dalam pendidikan masyarakat digital masa kini. Umum kita ketahui bahawa bahasa Melayu juga turut berkembang mengikut perubahannya abad. Bahasa Melayu yang digunakan pada masa dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan ianya sungguh berbeza dengan bahasa Melayu masa kini, terutama sekali dari segi ejaan, sebutan dan juga cara penggunaannya. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka atau face-to-face adalah terbatas. Namun, pihak pendidikan telah mencarikan satu alternatif lain agar pelajar tidak ketinggalan dalam akademik mereka, iaitu pembelajaran atas talian atau lebih kita kenali sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah. Namun begitu, secara tidak langsung, dalam sedar maupun tidak sedar, sesetengah golongan pelajar maupun guru telah memanfaatkan keadaan tersebut dengan menyalahgunakan bahasa dalam proses pembelajaran mereka. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahasa? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi yang ketiga, penyalahgunaan bahasa bermaksud perihal menyalahgunakan sesuatu bahasa. Dalam konteks ini terdapat berbagai aspek yang boleh dikategorikan dalam penyalahgunaan bahasa, termasuklah dari aspek ejaan, sebutan, dan juga cara penggunaannya. Salah satu contoh penyalahgunaan bahasa ialah menggunakan bahasa rojak. Kesalahan ini dapat dikategorikan dari segi aspek sebutan dan juga cara penggunaannya. Perkara ini telah menjadi-jadi, tidak kira sama ada dalam kalangan pelajar maupun itu guru sendiri. Hal ini berlaku disebabkan oleh kepelbagaian sosial budaya yang terdapat dalam negara kita. Umum kita ketahui, tidak semua orang fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan tidak semua orang juga fasih bertutur dalam bahasa Inggris. Oleh disebabkan keadaan itu, telah berlakunya percampuran bahasa, tidak kira sama ada percampuran bahasa Inggris dan Melayu, serta penggunaan dialek negeri yang terlalu pekat dalam berkomunikasi sesama guru dan juga pelajar. Disebabkan keadaan ini, komunikasi di antara mereka menjadi tidak searah sehingga dapat menyebabkan tercetusnya salah faham terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Kesalahpahaman ini menyebabkan pelajar sesama pelajar maupun pelajar sesama guru kehilangan perpaduan dalam kalangan mereka. Oleh itu, perkara ini perlulah diatasi dengan lebih cepat, lebih pantas agar tidak berlakunya perbalahan sesama sendiri. Selain itu, penggunaan bahasa singkatan atau bahasa sistem pesanan ringkas SMS yang digunakan dalam pelajar maupun guru juga menjadi salah satu contoh dalam penyalahgunaan bahasa dari aspek ejaan. Keadaan ini menunjukkan bahawa masyarakat masa kini semakin tidak mengendahkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Kebanyakannya mereka tidak tahu untuk membezakan waktu yang tepat untuk menggunakan bahasa singkatan tersebut. Hari demi hari hal ini telah menimbulkan kebimbangan kerana ia akan mendatangkan kekeliruan penggunaan bahasa kepada generasi yang akan datang. Salah satu ahli pendidikan iaitu Datuk Dr. Awang Sarian pernah berkata tentang kerisauannya dalam wawancara Forum Putusan Malaysia tentang pertuturan bahasa dalam soal ejaan, tata bahasa dan juga pilihan kata. Beliau berkata bahawa tidak mengapa jika kita tidak mampu untuk bertutur dalam bahasa Melayu dengan sempurna, namun janganlah kita pula yang mencacatkannya. Daripada pernyataan tersebut, kita seharusnya mengetahui dan meletakkan penggunaan bahasa pesanan ringkas dalam konteks atau keadaan yang betul. Oleh itu, perkara seperti ini perlu dibendung dengan kadar yang segera agar tidak berlakunya kemerosotan dalam pencapaian akademik para pelajar. Pertuturan dan cara komunikasi di antara pelajar dan guru perlulah mematuhi konteks bahasa yang betul agar dapat mengelakkan berlakunya penyalahgunaan bahasa yang semakin berleluasa. Oleh itu, setiap pelajar maupun guru perlulah menitik beratkan setiap penggunaan bahasa yang mereka gunakan dalam seharian bagi memastikan penggunaan bahasa yang betul tidak ditelan oleh arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Hakim bin Badrul Isam akan membentangkan isu yang ketiga iaitu internet yang terbatas dalam kalangan pelajar. Internet adalah satu pusat informasi terbesar di dunia yang melibatkan semua komuniti untuk berkongsi informasi atas sebarang fakta. Istilah dunia tanpa sepadan sering digunakan untuk menggambarkan istilah internet. Internet juga merupakan jaringan komputer global yang menjadi kegunaan semua pengguna komputer terhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain serta mengakses sebarang maklumat dan informasi dari seluruh dunia. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala macam kemudahan telah tersedia. Manusia tidak lagi harus bersusah payah menghabiskan banyak waktu, tenaga serta sumber daya untuk mengumpulkan pengetahuan, menganalisis data dan memproduksi barang mereka. Namun begitu, pengajaran dan pembelajaran itu amatlah penting. Pendidik telah menggunakan pelbagai metod bagi membuat kelas online untuk memastikan tidak ada pelajar yang melewatkan sisi pembelajaran.
Saat mencuba penggunaan sistem online ini, berbagai masalah telah muncul. Terdapat pelajar yang kekurangan dari segi sifat peribadi seperti bimbingan telefon, memiliki data internet yang tidak mencukupi atau tidak memiliki akses internet langsung. Pendidik menjadi teragak-agak untuk membuat keputusan asas bagi memilih jalan serta alat yang terbaik bagi menjalankan pembelajaran atas talian. Jadi, mereka biasanya mencuba kaedah yang berbeza dan membuatkan keputusan berdasarkan kaedah yang paling berkesan kepada pelajar mereka. Walau bagaimanapun, bercakap tentang apa yang dipanggil jurang digital atau pemisah antara orang yang mempunyai akses kepada komputer dan internet serta orang yang tidak boleh menjadikan keadaan sangat sukar. Dengan munculnya pelbagai metod pembelajaran online, pelajar juga terpaksa mengikuti kelas atas talian di rumah atau kawasan perkampungan mereka, sehingga masalah ini perlu diberi lebih perhatian. Pelajar di penempatan bandar merupakan mahasiswa yang rangkaian internet dengan baik. Di sisi lain, banyak pelajar di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan rangkaian internet yang baik. Demi mendapatkan akses internet yang baik, sehinggakan seorang mahasiswa itu terpaksa mendaki bukit di belakang rumahnya yang berjarak sehingga 20 meter dengan membawa komputer riba miliknya, modem wifi serta buku-buku pembelajarannya. Menurut laporan, 52% siswa di Kota Kinabalu Sabah tidak memiliki sebarang akses internet yang baik semasa proses pembelajaran dan pengajaran sedang dijalankan. Seterusnya, pemilihan platform yang sesuai amatlah penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini untuk menghindari sebarang kesulitan yang dapat menyebabkan siswa kehilangan fokus saat pengajaran bersemuka atas talian. Sebelum memilih platform pengajaran yang sesuai untuk siswa, harus terlebih dahulu menentukan tingkat kestabilan internet sama ada di tahap rendah, sederhana ataupun tinggi. Jika keadaan internet di tahap yang paling lemah menurut pusat e-learning, platform seperti WhatsApp, Instagram ataupun Telegram sesuai digunakan bagi pengajaran online berlaku. Demi mengikuti pelajaran secara atas talian, siswa memerlukan rangkaian internet yang baik dan tinggi tanpa sebarang gangguan. Namun untuk mendapatkannya tidaklah murah. Akibat dari masalah ini, beberapa siswa sehingga terpaksa mengambil pekerjaan sambilan seperti pelayan, penghantar makanan ataupun berjualan di pasar malam. Hal ini kerana mereka memerlukan dana bagi menampung pembiayaan pakej data internet yang diperlukan bagi pembelajaran mereka. Akhir sekali, teknologi komputer dan internet menjadikan semua pihak untuk melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar tanpa harus bertemu secara individu. Pendidik harus mempertimbangkan potensi kurikulum, keterampilan peribadi pelajar, teknologi dan media dan kemampuan pendidik untuk mengintegrasikan siswa ke dalam proses pembelajaran serta memastikan pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Oleh kerana itu, masalah jurang internet atau erti kata lainnya, kebolehcapaian internet dalam kalangan pelajar dapat diselesaikan dan menjadikan mahasiswa di negara kita terus maju dalam konteks pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azatul Farisha binti Rizam. Hari ini saya akan menerangkan isu yang keempat, iaitu tidak tersedia dengan teknologi digital. Apakah yang dimaksudkan dengan pelajar maupun guru tidak tersedia dengan teknologi digital? Seperti yang kita tahu, pada abad ini pelajar maupun guru bermasalah dalam isu teknologi digital. Apabila negara Malaysia dilanda pandemik COVID-19, para pendidik dan pelajar didedahkan dengan e-pembelajaran, itu proses pembelajaran yang menggunakan sistem atau kumpulan elektronik secara tidak segera atau secara segera, bagi mempelbagaikan penggunaan teknologi digital untuk menegakkan kebolehan pencapaian dan juga keberkesanan pembelajaran. Secara dasarnya, e-pembelajaran ini melibatkan penggunaan komputer atau komponen elektronik seperti bahan pembelajaran melalui atas talian. Isu yang dihadapi para pendidik dan pelajar adalah mereka tidak tersedia dengan teknologi digital. Hal ini kerana pelajaran secara bersemuka, iaitu PDP, tidak dapat dilakukan akibat negara menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan masyarakat dalam mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh negara. Ia menuntut proses PDP yang dilaksanakan secara dalam talian dengan menggunakan berbagai aplikasi tersedia seperti WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, Google Meet dan juga Microsoft Teams. Mengambil kira konteks pendidikan masa kini, ia memerlukan guru untuk memiliki tahap literasi teknologi yang tinggi dalam komunikasi dan maklumat yang lebih mendalam agar dapat memudahkan proses pengajaran dan juga pembelajaran. Pada masa kini, kita menyaksikan bahawa guru dah berazam untuk menggunakan pengalaman dan juga kesanggupan mereka, serta pelajar juga menyesuaikan diri dengan kaedah ini untuk pembelajaran dalam talian. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa pada Mac tahun lalu, berbagai kaedah strategi dan bahan telah digunakan. Malah ada juga pendidik yang membuat pelarasan dan pembasuhan terhadap mereka bentuk pengajaran dan juga pembelajaran, semata-mata untuk memenuhi keperluan pembelajaran setiap pelajar yang berlatar belakang masyarakat bandar luar bandar. Walau bagaimanapun, apabila isu motivasi pelajar terus dibincangkan, penyertaan mereka dalam kursus pembelajaran di rumah semakin berkurangan setiap hari. Kadar pelajar yang rendah ditambah dengan faktor seperti sekatan data, akses berhenti dan juga akses internet yang sangat terhad. Walaupun pembelajaran luar talian telah dilaksanakan di sekolah rendah dan sekolah menengah melalui modul, kertas edaran dan juga didik TV KPM,
Isu keciciran pelajar dan prestasi akademik pelajar masih menjadi tanda tanya. Keadaan keciciran ini bukan sahaja disebabkan infrastruktur digital dan sekatan capaian komputer, malah di luar kemampuan guru mengendalikan kursus PDPR itu juga. Dengan pengalaman bilik darjah yang sebenarnya mengajar 30 hingga 45 pelajar, guru terus menggunakan kaedah yang sama semasa mengendalikan kursus pembelajaran dalam talian yang akhirnya menjadi kursus penerangan, menjadi nota, menonton video pembelajaran dan juga membuat latihan buku teks atau hanya membaca nota. Interaksi ini secara tidak langsung menjejaskan minat dan motivasi pelajar untuk sentiasa fokus di dalam kelas dan juga kekal dalam pembelajaran itu sendiri. Selain itu, para murid tidak didedahkan dengan aplikasi tersedia khususnya pada pelajar yang di bawah kawalan ibu bapa seperti pelajar sekolah rendah. Hal ini mencetuskan isu learning burnout atau hilang motivasi untuk meneruskan pembelajaran. Isu ini dikhawatiri menyumbangkan kepada peningkatan kadar ketinggalan dalam pembelajaran yang mana berdasarkan kajian tabung kanak-kanak pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu ke atas kumpulan bawah 40 khususnya. Seterusnya saya akan menerangkan pembangunan aplikasi teknologi digital dalam memantapkan pendidikan menurut hadis. Rasulullah SAW juga mengaplikasikan pelbagai kaedah yang ada pada masa itu sebagai alat memudahkan pemindahan ilmu kepada rakyat sebaya. Baginda berkomunikasi dengan umatnya mengikut kemampuan berfikir mereka dan berinteraksi dengan mereka mengikut situasi dan kesesuaian. Dalam hal ini, baginda pernah membuat garisan di atas tanah dan membuat beberapa isyarat untuk menjelaskan mesej yang ingin disampaikan. Ini termasuklah hadis-hadis yang berkaitan dengan lakaran dan tulisan di atas tanah. Yang bermaksud daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW membuat untuk kami satu garisan kemudian bersabda, ini jalan yakni sabil Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda SAW membuat beberapa garisan di kiri dan di kanan garisan tadi seraya bersabda, ini jalan dan lebih bercabang-cabang. Pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru ke arahnya. Kemudian baginda SAW membaca ayat berikut dalam menafsirkan ayat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, isnadnya Hasan Syu'aib al-Arnaut. Hadis tersebut merupakan tafsiran kitab yang diterangkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Penerangan sebegini membantu meningkatkan kefahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan dalam bentuk graf ini menunjukkan kepekaan tuanku terhadap pemahaman huraian ayat. Hadis ini juga menunjukkan baginda Rasulullah SAW menitik beratkan pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan alat yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syatira binti Syazali. Sekarang saya akan membentangkan isu yang kelima iaitu persekitaran tidak kondusif. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di zaman moden di mana perkembangan teknologi dan komunikasi telah banyak memberi impak ataupun kesan yang positif dan negatif dalam kehidupan seharian kita. Teknologi digital dan komunikasi ini telah melalui pelbagai transformasi yang menakjubkan dan juga begitu pantas di mana ia telah mempengaruhi seluruh pelosok dunia. Manusia pada zaman kini banyak bergantung kepada teknologi digital dan komunikasi ini dalam pelbagai jenis bidang dan sudah semestinya bidang pendidikan juga tidak terlepas daripada pengaruhnya. Dengan adanya teknologi digital dan komunikasi ini, ia telah banyak membantu dalam bidang pendidikan di mana ia juga telah mengubah corak pembelajaran dan pengajaran di mana di seluruh pelosok dunia pada zaman sekarang tidak dapat dijalankan pembelajaran secara bersemuka disebabkan oleh bahayanya COVID-19. Oleh yang demikian, sesi pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan secara atas talian iaitu secara maya dengan melalui sistem digital dan komunikasi inilah. Persoalannya sekarang adalah, adakah dengan adanya sistem teknologi dan digital ini dapat memberikan kesan ataupun impak yang positif kepada semua pelajar ataupun sebaliknya? Terdapat pelbagai isu yang dapat dikemukakan, sebagai contohnya ialah persekitaran yang tidak kondusif. Terdapat dua kawasan persekitaran yang memberikan perbezaan yang sangat ketara dalam aspek pendidikan, iaitu kawasan persekitaran di bandar dan juga kawasan persekitaran di luar bandar. Ini menunjukkan bahawa pelajar yang berada di kawasan bandar lebih cenderung untuk berjaya lebih lagi daripada pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Ini adalah disebabkan oleh pelajar yang berada di kawasan luar bandar tidak mendapat kemudahan untuk mengakses rangkaian internet disebabkan oleh persekitaran mereka yang jauh di pedalaman berbanding dengan pelajar yang berada di kawasan bandar. Oleh yang demikian, dengan kekangan daripada mengakses rangkaian internet, pelajar di kawasan luar bandar akan lebih tidak bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran di dalam talian dan juga mereka akan terlepas info-info yang penting semasa sesi pembelajaran disebabkan oleh tidak mendapat rangkaian internet yang memuaskan. Antara inisiatif yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dengan mereka memasukkan
Peperiksaan UPSR iaitu ujian pentaksiran sekolah rendah dan juga PT3 iaitu pentaksiran tingkatan 3. Ini sedikit sebanyak membantu para pelajar dan juga tenaga pelajar untuk lebih memfokuskan kepada peperiksaan yang lebih besar seperti SPM dan juga STPM. Seterusnya, ruang pembelajaran yang tidak kondusif juga merupakan salah satu halangan dan juga kekangan kepada pelajar untuk menjalani proses pembelajaran atas talian. Bagi pelajar yang datang daripada keluarga yang berkemampuan, ini mungkin tidak menjadi salah satu permasalahan kepada mereka, tetapi sebaliknya kepada pelajar yang tidak berkemampuan, di mana mereka terpaksa tinggal di rumah yang mungkin ruangannya sempit dan juga mereka terpaksa berkongsi bilik tidur dengan adik-beradik yang ramai. Ini akan menyebabkan mereka hilang fokus dan tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran mereka dan akan juga memberikan impak yang besar kepada keputusan peperiksaan mereka. Selain daripada itu, ada juga segelintir pelajar yang terpaksa berhadapan dengan ibu bapa yang tidak memahami waktu pembelajaran mereka. Ibu bapa ini seolah-olah tidak memahami mereka dengan memberikan tugasan-tugasan dan juga kerja rumah yang begitu banyak kepada para pelajar ini. Ini akan menyebabkan para pelajar menjadi sangat tertekan dan hilang minat terhadap pembelajaran mereka. Oleh yang demikian, ini menunjukkan bahawa suasana dan persekitaran semasa sesi pembelajaran adalah amat penting dalam pembentukan dan peningkatan intelektual dalam kalangan pelajar. Justru ibu bapa perlulah mempraktikkan suasana yang sesuai untuk sesi pembelajaran kepada anak-anak agar mereka lebih bersemangat dan selesa untuk meneruskan sesi pembelajaran atas talian ini. Ibu bapa juga perlulah berlapang dada untuk menggalas tugas mengajar yang dahulunya merupakan tugas guru sepenuhnya. Justru itu, ibu bapa juga perlulah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak agar lebih mengetahui apakah permasalahan yang dihadapi oleh mereka dan juga dapat mengetahui perkembangan pembelajaran mereka. Ini adalah kerana ibu bapa merupakan sistem sokongan yang paling dekat dengan anak-anak. Sehubungan dengan itu, perubahan teknologi digital dan komunikasi ini telah banyak memberi impak yang besar dalam pelbagai aspek seperti intelektual, budaya, kemudahan dan banyak lagi. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah pendidikan tidak semestinya dititik beratkan hanya pada kawasan bandar, namun kawasan luar bandar juga perlu diberikan perhatian juga. Ini adalah jika dirangkumkan semua faktor-faktor yang telah dinyatakan tadi para pelajar. Cadangan yang seterusnya adalah menegaskan perlakuan plagiat adalah dilarang sama sekali dalam kalangan pelajar. Dalam konteks plagiat ini, semua pihak haruslah memainkan peranan yang penting bagi mengelakkan perkara ini terus berleluasa. Pihak atasan yang merupakan tampuk pemerintahan kepada mahasiswa negara, terutamanya dalam konteks pendidikan itu sendiri, pensyarah sepatutnya membuka jalan dan panduan serta bimbingan kepada mahasiswa mereka sendiri. Pertama sekali, pensyarah boleh menitik beratkan rasa hormat akan penulisan setiap penulis dalam diri pelajar dengan menerangkan tentang penulisan tersebut. Rasa hormat tersebut boleh ditunjukkan dengan menulis rujukan pada setiap hasil kerja yang telah dilakukan oleh pelajar. Perkara tersebut merupakan satu tanggungjawab yang penting kepada pelajar yang telah membuat rujukan daripada hasil karya orang tersebut. Selain itu, para pendidik juga boleh membuat satu borang aku janji dan diedarkan kepada setiap mahasiswa. Borang tersebut merupakan borang lafaz janji oleh pelajar bahawa mereka tidak akan meniru atau melakukan sebarang jenis plagiat sepanjang proses pembelajaran dijalankan. Mahasiswa perlu menandatangani borang tersebut bagi membuktikan bahawa mereka faham akan setiap arahan yang terdapat dalam borang itu. Selain itu, pensyarah juga perlulah memberitahu pelajar tentang tugasan yang mereka harus lakukan dengan lebih awal. Hal ini supaya pelajar mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan tugasan tersebut tanpa melakukan sebarang plagiarisme. Mereka boleh menghasilkan idea baru dari pemikiran akan mereka sendiri serta tidak gopoh semasa melakukan tugasan yang diberikan. Oleh yang demikian, pensyarah haruslah bertolak ansur dengan pelajar dengan memanjangkan tempoh penghantaran tugasan bagi mengelakkan plagiarisme berlaku dalam kalangan mereka. Antara cara lain untuk membendung plagiarisme daripada berlaku ialah menggunakan pengesahan plagiarisme. Apakah itu pengesahan plagiarisme? Pengesahan plagiarisme ini berfungsi dengan mengesan peniruan dalam kertas kerja atau tugasan pelajar dengan menunjukkan sumber yang ditiru oleh pelajar tersebut. Ia juga menunjukkan berapa peratus yang ditiru dalam internet. Tambahan pula, menerusi pendidikan secara online ini, banyak pelajar yang akan melakukan plagiarisme, meniru dan sebagainya. Apabila pengesahan plagiarisme ini digunakan, pelajar akan lebih takut untuk meniru dan menciplak daripada internet. Secara tak langsung, pelajar akan lebih berusaha untuk mengembangkan pengetahuan dan minda mereka apabila melakukan tugasan atau kertas kerja sendiri tanpa meniru di dalam internet. Contoh pengesahan plagiarisme online yang popular digunakan ialah Turnitin dan Grammarly. Akhir sekali,
Pelajar haruslah mempunyai etika di dalam diri mereka apabila melakukan tugasan atau pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan masa depan mereka. Seterusnya saya akan menerangkan cadangan yang kedua, iaitu sentiasa menerapkan nilai murni dan etika dalam diri pelajar supaya boleh diamalkan bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah memperbetulkan niat yang betul dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang pelajar, hendaklah mempunyai niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Hal ini kerana ilmu merupakan ibadah yang dijanjikan oleh Allah SWT, ganjaran yang pahala paling besar. Niat yang betul akan beri impak yang besar dalam kesungguhan seorang untuk menuntut ilmu kerana kita menyerah seluruh hati kita kerana Allah SWT. Yang kedua adalah memulakan belajar dengan membaca doa. Doa merupakan rayuan seorang hamba kepada Sang Pencipta untuk penganut Islam. Terdapat pelbagai doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya yang boleh diterapkan dalam kehidupan sehari seseorang. Sebagai seorang pelajar, berdoalah pada setiap kali sebelum memulai pembelajaran agar memperoleh keberkatan, ilmu yang bermanfaat, diberi ketenangan ketika menuntut ilmu serta diberikan kemudahan untuk memahami ilmu yang disampaikan dan juga dijauhkan sifat lupa. Yang seterusnya adalah melakukan persediaan awal untuk pembelajaran. Sebagai seorang pelajar, hendaklah mempunyai sifat ingin tahu dalam diri seperti mengulang kaji terlebih dahulu sesuatu topik sebelum memulakan pembelajaran bersama guru. Hal ini kerana sikap bertindak yang proaktif dalam mencari maklumat pembelajaran merupakan satu peranan seorang yang berjaya. Selain itu, pelajar tidak boleh bergantung kepada bahan yang diberikan oleh tenaga pengajar. Perkembangan teknologi yang canggih mampu memberi kemudahan untuk mengakses pelbagai maklumat sama ada berbentuk teks, grafik, audio atau video. Video merupakan salah satu elemen dalam multimedia yang mampu membangun modal insan melalui paparan maklumat berbentuk gambar yang bergerak. Pengajaran berasaskan video mampu menarik perhatian, meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar. Selain itu, ia juga dapat mempersembahkan perangsang dengan ciri-ciri unggul, memberi panduan pembelajaran dan menguatkan ingatan terhadap isi pelajaran. Penggunaan video banyak membantu pendidik untuk memudahkan aktiviti pengajaran serta pelajar juga lebih seronok untuk belajar. Dengan menggunakan cara ini, ia mampu menghasilkan pelajar yang lebih aktif dan berdaya saing untuk menimbul ilmu pengetahuan. Selain itu, penggunaan video ini juga mampu mempelbagaikan kaedah pengajaran guru dalam usaha memberi motivasi dan sekaligus menarik minat pelajar dalam pembelajaran. Antara peranan video dalam pembelajaran dan menarik minat pelajar adalah menyediakan maklumat lebih realistik. Video mampu mempersembahkan sesuatu imej atau mesej dalam keadaan yang lebih realistik dan menyerupai keadaan yang sebenar. Ia mampu menimbulkan perasaan kepada pelajar yang mana mereka seolah-olah berada dalam situasi atau keadaan yang sebenar. Contohnya, pengajar hendak menerang tentang sejarah tanah Melayu atau kedatangan Islam maka penggunaan video animasi adalah sesuai kerana ia menyerupai keadaan sebenar yang telah disunting agar sistematik dan mudah difahami. Pelajar juga boleh belajar secara individu atau berkumpulan tanpa kehadiran guru. Ini dapat menjimatkan masa dan tenaga para pelajar dan guru. Proses pembelajaran dan pengajaran dapat dipendekkan dan menjadi mudah menerusi penggunaan video digital yang ditayangkan. Ini adalah kerana proses penerangan menerusi video yang menggabungkan elemen-elemen seperti animasi, suara latar dan muzik mampu memberi penjelasan yang lebih jelas kepada para pelajar. Kepelbagaian dalam teknik mengajar berasaskan komputer atau teknologi maklumat berbentuk multimedia perlu diberi perhatian agar pelajar tidak merasa bosan dengan kaedah tradisional melalui chalk and talk sahaja. Kita haruslah mementingkan sifat proaktif dan sanggup membangunkan bahan pembelajaran multimedia bagi menarik minat pelajar dan seterusnya melahirkan insan yang seimbang dan berkualiti. Selain itu, pembelajaran berasaskan permainan juga merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih gigih. Hal ini demikian kerana pelajar generasi masa kini lebih terdedah dengan teknologi moden. Dalam arti kata lain, mereka lebih hebat dan mereka lebih pro dengan IT. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat mewujudkan suasana yang lebih interaktif antara pemain, berbeza dengan keras atas talian sahaja. Kaedah permainan ini dapat memberi kesan yang agak positif ke atas daya menyelesaikan masalah dan menyiapkan tugasan. Hal ini demikian kerana pelajar akan sentiasa mencari ilmu untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka serta kepuasan diri mereka dalam bermain permainan tersebut. Umumnya kita mengetahui bahawa permainan adalah salah satu hiburan yang sungguh menarik. Ianya mampu mengasah otak kita untuk menjadi lebih cekap. Kaedah ini sebenarnya membenarkan kita untuk berfikir dengan lebih strategik tanpa perlu merasakan tekanan. Antara salah satu permainan yang berunsurkan pendidikan ialah Kahoot. Kahoot dapat meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas secara maya. Melalui permainan ini, pelajar dapat menguasai setiap bab pelajaran dengan lebih mudah. Dan yang paling penting, mereka tidak akan merasa bosan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Namun, mereka akan lebih bersemangat untuk menyelesaikan permainan tersebut.
Di sini sudah terang lagi bersuluh bahawa kaedah ini dapat memberikan kesan yang positif ke atas aspek prestasi pelajar dalam akademik mereka. Oleh itu, kepelbagaian variasi seperti kaedah permainan ini amat diperlukan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Tidak dinafikan, perkembangan pesat teknologi maklumat khususnya komputer telah menimbulkan pelbagai masalah kepada masyarakat. Namun begitu, perkara ini masih boleh dibendung jika setiap individu mengambil tindakan yang tegas untuk mengatasinya. Sekiranya langkah yang sesuai dan betul dilaksanakan oleh pihak yang bertanggungjawab. Perkembangan pesat ini boleh memajukan sesebuah negara serta masyarakatnya. Gaya hidup yang berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat memberikan kesan terus kepada cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran dan juga corak hidup yang berkaitan dengan adat, tata susila dan penghayatan agama. Namun, jika kita mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasinya, kita dapat memanfaatkan kelebihan dan kemungkinan yang tiada penghujungnya yang ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi maklumat. Perkara tersebut bergantung kepada usaha dan inisiatif kita untuk membendung masalah-masalah tersebut dan juga menggunakan teknologi maklumat sebaik mungkin.